Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan. Baiklah, berita sepenuhnya. Pada tahun 2013, beberapa pihak termasuk Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mahu kerajaan memberikan penjelasan berhubung wang pampasan berjumlah RM207 bilion yang diberikan oleh kerajaan Jepun kepada mangsa dan waris buruh paksa untuk membina landasan kereta api maut dari Siam ke Burma semasa Perang Dunia Kedua. Menurut Anwar lagi, wang tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam perbendaharaan ketika beliau menjadi Menteri Kewangan pada 1990-an. Anwar juga meminta kerajaan ketika itu di bawah Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menyiasat perkara tersebut. Sehingga kini bagaimanapun tiada sebarang pihak yang bertanggung jawab dalam soal berkenaan dan perkara itu tidak lagi pernah dibangkitkan. Rasanya semua sedia maklum bahawa Malaysia pada era 90-an diperintah oleh mantan Perdana Menteri keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Menteri Kewangannya adalah Tun Daim Zainuddin. Mustahil wang berkenaan boleh lesap begitu sahaja. Malahan, pejabat Gubernur Bank Negara juga mengesahkan wang tersebut disalurkan kepada kerajaan oleh Jepun pada 2014. Sudah pasti Mahathir dan Tun Daim perlu menjawab segala persoalan tentang di manakah wang berkenaan sekarang kerana mereka adalah orang yang penting yang bertanggung jawab dalam pemerintahan negara pada masa itu. Mana mungkin mereka tidak tahu ke manakah perginya wang tersebut jika benar mereka berdua songlap wang terbabit. Apakah Mahathir dan Tun Daim tiada hati perut membiarkan waris dan mangsa buruh paksa Jepun bergantung tidak bertali? 72,000 rakyat Malaysia menderita akibat kekejaman Jepun, namun Mahathir dan Tun Daim tergamak berjolih menggunakan wang tersebut. Kalau lihat pada kekayaan kedua-dua mereka, tidak mustahil wang berkenaan selamat masuk dalam poket mereka. Mahathir sendiri mempunyai kekayaan bernilai AS45 bilion dan merupakan antara 10 pemimpin dunia terkaya di dunia. Cuba bayangkan bagaimana Mahathir yang sebelum ini pernah menyatakan beliau tidak boleh menjadi jutawan hanya dengan menjadi Perdana Menteri, tiba-tiba boleh memperoleh kekayaan sebanyak itu. Hartanya melebihi kekayaan pribadi Ratu Elizabeth II yang ditinggalkan selepas kemangkatannya yang bernilai hanya AS500 juta. Sungguh dahsyat Mahathir, kekayaannya melebihi monarki British dan silap-silap tidak lama lagi boleh berada dalam senarai orang terkaya dunia selepas ini. Mahathir dan Tun Daim memiliki nilai equity sebanyak RM200 bilion dalam 50 atau lebih bank di seluruh dunia. Bank-bank itu dimiliki oleh Tun Daim, iaitu ICB Banking Group yang berpangkalan di Switzerland. Mahathir sangat licik. Anda tidak akan jumpa satu bukti pun bahawa wang haram masuk ke dalam akunnya. Malahan, wujud dakwaan bahawa Mahathir mempunyai kroni atau proksi dalam Bank Negara Malaysia. Beliau bukan sahaja menggunakan anak-anaknya untuk kesembunyikan kekayaannya, tetapi juga untuk menyuruh orang membuat sebarang pembayaran untuknya. Cuba bayangkan anak-anaknya juga memiliki kekayaan luar biasa. Golongan Cina mengambil masa 2 atau 3 generasi untuk mendapatkan kekayaan seperti Mahathir. Cari saja kisah Taikun Cina seperti Lim Go Tong. Beberapa generasi baru beliau dapat memberi kekayaan kepada anak-anaknya. Sedangkan anak-anak Mahathir hanya memerlukan 1 dekad sahaja untuk menjadi kaya seperti Taikun-Taikun Cina. Adakah menerusi dedikasi atau Dedi yang kasih? Mokzani Mahathir sendiri berada dalam 10 orang paling terkaya di Malaysia.
Namun tiada siapa dapat mengheret Mahathir ke mahkamah kerana permainan kotornya. Mahathir sebenarnya memang tidak mempedulikan nasib rakyat. Apa yang paling penting adalah beliau dapat sebanyak mungkin duit rakyat. Sebab itu Mahathir begitu bersemangat untuk berada dalam dunia politik meskipun umurnya hampir 100 tahun. Mahathir masih tidak puas untuk sakau duit rakyat dan mahu anak-anaknya terus mendapat kuasa di negara ini. Sepatutnya Mahathir perlu bertaubat dan dikala usianya sudah lanjut. Sekarang kita beralih kepada Tun Daim. Kertas Pandora yang didedahkan oleh International Consortium of Investigate Journalists ICIJ pada tahun lalu menunjukkan istri, anak-anak dan rakan perniagaan Tun Daim Zainuddin memiliki aset sebanyak 141 juta. Itu nilai harta mereka. Belum lagi sembang soal harta pribadi Tun Daim. Walaupun nama beliau tidak disenaraikan dalam senarai manusia terkaya di Malaysia, namun timbul pelbagai pendedahan tentang jumlah kekayaan dimiliki olehnya. Tun Daim dikatakan memiliki kekayaan berbilion ringgit dan mempunyai banyak pegangan di berpuluh cawangan bank seluruh dunia. Bukankah itu sungguh hebat? Bukan Tun Daim, bukan calang-calang orangnya mampu kaut uang sebanyak itu, malah boleh diletakkan dalam senarai manusia terkaya dunia. Bagaimana Tun Daim mampu memiliki kekayaan sebanyak itu? Mari kita bongkar apa teknik kotor dan licik manusia bernama Daim Zainuddin ini. Rasanya ramai yang sudah tahu. Tun Daim adalah orang kanan atau proksi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Daim pernah jadi Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Mahathir sebanyak 2 kali. Beliau pernah juga menjadi bendahara UMNO di bawah Mahathir. Kedua-dua mereka sangat licik soal penyelewengan umpama makanan buat Mahathir dan Tun Daim. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini mendedahkan Tun Daim pernah memindahkan RM1 bilion ke dalam sebuah akaun di sebuah bank di Switzerland sebelum Malaysia mengenakan kawalan ke atas mata wang ringgit. Anwar melaporkan perkara itu kepada Mahathir, tetapi Mahathir hanya mendiamkan diri. Rupa-rupanya akaun berkenaan adalah milik bersama Mahathir dan Tun Daim. Begitu licik permainan Mahathir dan Tun Daim. Dikatakan ketika ini, jumlah nilai harta Mahathir dan Tun Daim boleh dikatakan kira-kira RM200 bilion di luar negara. Gaji sebagai Perdana Menteri dan Menteri bukanlah banyak sehingga mampu mengumpul harta ratusan bilion ringgit. Kalau dikira pun hanya mampu mencecah kira-kira juta ringgit sahaja, tidak dikira tempo perkhidmatan kedua-dua anasir tersebut dalam kerajaan. Ketika kebanyakan kanak-kanak telah memiliki peranti dan alat permainan, anak kepada Tun Daim menjadi pemilik firma Kepulauan Virgin Britain pada usia 9 dan 12 tahun. Muhammad Amir Zainuddin Daim dan Muhammad Amin Zainuddin Daim lahir pada tahun 1995 dan 1998 masing-masing menjadi pemegang saham Newton Invest and Finance Limited BVI pada tahun 2007 yang memiliki hartanah di London bernilai GBP 10 juta waktu itu. Menurut kertas Pandora, mereka adalah pemegang saham bersama dengan ibu mereka, Naima Abdul Khalid, yang merupakan istri bekas Menteri Keuangan itu. Menjelang tahun 2017, ketika adik-beradik ini menjangkau usia seawal 20-an, mereka menjadi pemilik beberapa syarikat luar pesisir yang ditubuhkan di tempat pelindungan cukai itu, termasuk Splendid International Ltd BVI yang memiliki hartanah London bernilai GBP 12 juta, kira-kira
Rp65 juta pada kadar pertukaran 2017. Newton Invest and Finance Limited (BVI) dan Splendid International (BVI) adalah antara senarai firma pemegang amanah dan syarikat berkaitan dengan Daim yang diperbadankan di tempat pelindungan cukai berkenaan. Tun Daim juga menjadi antara orang penting yang terlibat dalam skandal Forex PNM, sehingga terjadilah negara kerugian Rp30 bilion antara 1992-1994. Dalam buku tulisan Barry Wine bertajuk Malaysian Maverick Mahathir Mohamad in Turbulent Times, penulis mendedahkan Mahathir meletakkan wang hasil skandal berkenaan sebanyak ringgit Malaysia 60 bilion di bawah Tun Daim. Mahathir dan Tun Daim juga menggunakan Anwar sebagai benteng untuk mereka menutup segala kebenaran tentang skandal tersebut. Tetapi sayangnya, Mahathir dan Tun Daim tidak pernah dihukum berhubung skandal berkenaan. Sebaliknya, Gubernur Bank Negara Tan Sri Jafar Hussain pada ketika itu dipaksa meletakkan jawatan. Sejak pemergian Jafar pada 1998, Mahathir dan Tun Daim masih selamat daripada dikenakan sebarang hukuman. Betapa licik dan kejamnya mereka. Gara-gara permainan politik uang mereka yang kotor, orang lain menjadi mangsa. Tun Daim sehingga ke hari ini berlagak seperti seorang tokoh korporat yang suci kononnya. Padahal beliaulah individu yang memanipulasi pasaran saham dan melakukan kerja-kerja kotor dengan Mahathir. Selagi Mahathir bernyawa, sukar untuk kita lihat orang tua keparat seperti Tun Daim meringkuk dalam penjara. Beliau kelihatan seperti seorang yang low profile, tetapi hakikatnya merupakan dalang di sebalik skandal ketirisan wang yang berlaku di negara ini. Kerajaan sepatutnya tubuh satu badan siasatan khas menyiasat kembali semua skandal yang berlaku ketika era pemerintahan Mahathir dan Tun Daim. Biar mereka juga meringkuk di dalam penjara besi.